Assalamualaikum and hi my year 6 pupils. So untuk lesson hari ini kita akan menggunakan buku awak yang warna hijau. Okay, let me show you the book. So hari ini kita akan gunakan buku ini dan kita akan buat muka surat 42. Okay, saya terpaksa tutup sebab kat sini ada jawapan. Okay, so nanti saya akan tunjukkan dekat awak macam mana nak siapkan kerja sekolah pada muka surat 42 ini. Okay, unit 8, how the tiger got its stripes. Alright. Okay, as usual, kalau saya mengajar dalam kelas sekalipun, okay, this is usually the reading activity, aktiviti membaca. As usual, kita akan, macam saya selalu bagi tahu awak, kalau reading activity ni kita akan terus baca soalan dulu. Sebab apa? Daripada once awak dah baca soalan, awak tahu soalan jawapan apa yang awak nak cari bila awak membaca nanti, dan kata-kata kunci ataupun keywords yang awak baca pada soalan tu awak boleh terus highlight dekat petikan yang awak baca. Okay, so pertama sekali ialah soalan, ada dua soalan MCQ ataupun multiple choice. Yang pertama, the little boy was unable to move because kenapa ada little boy ni dia tak boleh nak move, kerana apa? Number 2, the word miserable in paragraph 2 ni, okay, apa maksud dia? Can be replaced with, ataupun sinonimnya ialah boleh ditukarkan dengan perkataan apa? Okay, seterusnya soalan nombor 3, iaitu why didn't the little boy tell anyone about the crazy looking characters? Kenapa budak tu, kecil tu, budak tu, the little boy, tak bagi tahu sesiapa pun tentang the crazy looking characters? Okay, watak yang macam nampak gila tu. Okay, so that's number 3. Okay, number 4 pula, how would a person who has to spend his or her time in bed feel? Macam mana kalau seseorang tu yang kena duduk je dekat katil, apakah perasaan dia? Okay, ini pun soalan hot. Kalau tengok kat sini hot. Okay, but so awak rasa apa perasaan, okay, if you were at the people's place ataupun tempat orang yang kena duduk kat katil saja tu, okay, what would you feel? Apa yang awak akan rasa? Okay, kalau jawapannya tak ada kat dalam petikan, okay, you can write your own answer. Understand? Okay, and last one, what would you do when you visit a person who is not well? Okay, apa yang awak akan buat kalau awak melawat, menziarah orang yang tidak sihat? Okay, what would you do? You can find the answer in the passage. Boleh cari jawapan dekat dalam passage, ataupun you can write your own answer as long as it is relevant. Selagi dia sesuai dan bersesuaian, your answer would be correct. Okay, now let's read the story together. Once upon a time, there was a little boy who fell ill. Yang dia sakit. Fell itu jatuh sakit. He had to spend his days in bed, okay, and was unable to move. So, adakah dia menjawab soalan nombor 1? The little boy was unable to move because, kerana apa? Sudah ada jawapan kat sini. Yang kita baru je baca tadi. Nampak? Sebab tu saya suruh baca soalan dulu. Faham? He was very lonely and sad. Dia sangatlah kesorangan dan sedih. The other children were not allowed to come near him. Kanak-kanak lain tak dibenarkan datang dekat dia. All he could do was to look out of the window. Dia boleh tengok daripada tingkap je apa yang kanak-kanak lain nak buat. Dia pun tak boleh nak keluar. As time passed, masa pun berlalu, okay, he began to feel more miserable. Dia pun rasa lebih teruk lagi dengan keadaan dia. So miserable ni dah saya bagi tahu dalam bahasa Melayu tadi, apa yang perkataan yang sesuai untuk awak gantikan, angry ke, dan B ataupun C. Awak cari jawapan dia nanti, okay, yang sesuai. One day he saw a strange shape outside the window. Dia nampak satu bentuk yang aneh. It was penguin eating an egg sandwich. Tiba-tiba ada penguin makan
sandwich telur. Dia nampak macam tu. The penguin squeezed in through the open window. Okey, dia pun penguin tu macam mengecikkan diri dia, mengecutkan diri dia dan through the open window, dan nak masuk dekat satu tingkap yang terbuka sikit, and waved to the boy, dan melambaikan tangan kepada budak itu. It then turned around and left. Dia pun berlalu pusing dan pun berlalu pergi. The boy tried to work out what happened when he saw a monkey blowing up a balloon outside the window. Dia pun nampak lagi ada seekor monyet pula tiup balon dekat luar tingkap dia. After a while, more crazy looking characters appeared. Makin lama makin banyak pula yang benda yang pelik-pelik yang appeared, yang muncul. There was a rabbit playing tambourine. Ada arnab main tambourine. Tambourine tu yang macam alat muzik yang kecing-kecing tu. Okay. Lepas tu an elephant jumping on a trampoline. Trampoline tu yang macam benda lompat-lompat yang macam getah tu, lompat naik turun tu, itu trampoline. And a cat wearing a pair of glasses. Tiba-tiba nampak juga seekor kucing memakai spek mata hitam. Okay. He burst out laughing. Dia pun gelak-gelak. Okay. Jumping. Dia pun ketawa dan gelak-gelak. Okay. The little boy did not tell anyone. Ini dah menjawab soalan yang ketiga. Kenapa dia tak bagi tahu sesiapa pun tentang apa yang benda pelik dia nampak? He knew no one would believe his stories of the strange characters that give him so much joy. Sebab dia kata tak ada pun yang akan percaya apa yang dia cakap. Karakter-karakter yang bagi dia keseronokan tu. Okay, sebab dia enjoy tengok karakter-karakter tu. Okay. So, ni dah menjawab soalan nombor 3. Kan, nampak? Sebab tu saya kata baca soalan dulu, okay? It's easier for you. Before long he got well and went back to school. Selepas itu dia pun lega dan balik ke sekolah seperti biasa, pergi sekolah seperti biasa. While talking to his best friend, he saw something sticking out of his friend's school bag. Dia nampak tiba-tiba ada satu benda yang terkeluar daripada beg kawan dia. The boy asked his friends, what was it? Dia pun tanya kawan dia, benda apa tu? His friend then pulled out all the fancy dress, suits and disguises that he had used to cheer up the boy. Okay, sebenarnya itulah kawan dia kantoi. Sebenarnya kawan dia lah sebenarnya yang menyamar menjadi haiwan-haiwan yang dia nampak kat luar sebelum tu. Okey, untuk menceriakan hidup dia masa dia tengah sakit tu. Dan lama kelamaan bila dia gembira, dia pun makin lama makin lega daripada penyakit dia. Faham tak? Itulah sebenarnya apa yang kawan dia buat. Sebenarnya yang watak-watak itu ialah kawan-kawan dia sebenarnya yang menyamar menjadi elephant, rabbit, penguin, menjadi monkey, cat kan. Itulah sebenarnya kawan dia sebenarnya yang disguise. Disguise ni maksudnya menyamar. Okey, so ada tak jawapan untuk nombor 4? Apa awak rasa kalau awak duduk terlantar di katil sahaja sebabkan sakit? What would you feel? Kalau awak rasa ada jawapan yang dekat sini kepada perenggan ni, awak boleh copy, salin dan copy and paste, salin dan tulis je dekat tu. Tapi kalau tak ada, you can write your own answer. What about number 5? Okay, apa yang awak perlu buat masa menziarah orang sakit? Okay, dalam Islam sendiri pun ada bagi tahu apa yang kita perlu buat kalau kita ziarah orang sakit. Okay, kita tak boleh buat bising, kita tak boleh menakut-nakutkan dia dengan penyakit dia kan, kita kena bagi semangat. Okay, macam itulah. So
from what I said, you can write your own answer, okay, and then send to me your answers. Okay, with that, happy doing your homework. Okay, stay safe, take care, and bye bye.